Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basri bin Muhammad Zaid. Nombor metrik 056494. Saya daripada kumpulan 2 akan membentangkan fasa yang seterusnya, iaitu fasa salis dan fasa robi'. Baik, untuk fasa salis kita akan belajar tentang ahdaf marhalah wa wasailuha, iaitu objektif marhalah ini. Objektif marhalah ta'rif adalah untuk membina atau melahirkan seorang da'i atau pendakwah. Ahdaf marhalah at-ta'rif wa wasailuha. Objektif dalam marhalah ini adalah berbentuk umum. Fi suratiha amah. Objektif yang pertama at-ta'rif bi Islam, iaitu memperkenalkan Islam. Yang kedua, wa izalatu al-jahlu bihi anin nas, menghilangkan kejahilan dalam diri manusia. Yang ketiga, wa takwinu ra'ayam Islam fi mujtami al-muslim, iaitu yang terakhir adalah membentuk pandangan umum tentang Islam dalam masyarakat. Wa in wasailu hazi marhalah fi suratiha amah, dan wasail bagi marhalah ini adalah umum. Bagaimana? Iaitu hasnu ardu Islam al-mad'uwin, iaitu menunjukkan contoh tauladan yang baik, wa tarbiyatuhum wifqu manhaj wa adabuhu, mentarbiyah menepati manhaj dan adab-adabnya, wa takwinuhum fi majmu'ati wa jama'atu amilah, membentuk mereka dalam satu kumpulan untuk memudahkan pemantauan, wa tarshihuhum lil marhalah at-taliyah, dan memberi mereka galakan yang sempurna. Objektif yang pertama at-ta'rif bi Islam ta'rifan mulaiman. Baiklah, objektif marhalah ini yang pertama adalah memperkenalkan Islam dengan definisi yang paling tepat atau yang paling sesuai. Ai syarhu usuluhu wa qawaiduhu wa adabuhu wa akhlaquhu, iaitu memberitahu usul-usulnya, kaedah-kaedah, adab, akhlak dan manhaj. Ai syarhan yufassiru lil mad'u qulu mujmal, iaitu mentafsir kepada mad'u tentang Islam secara umum atau bukan secara terperinci. Yang kedua, takwinu qaidah aridah minal mad'uwin. Yang kedua adalah membentuk kaedah yang sesuai bagi mad'uwin, atau kita boleh kata membentuk akar umbi dalam kalangan orang awam. Maksudnya kaedah yang sesuai boleh dipakai oleh orang. Kaedah ini mengandungi semua golongan masyarakat, sama ada mereka terdiri daripada golongan petani, allazina yaf'aluna bi falahatu al-ardu, sama ada mereka yang menyambung pengajian, atau sama ada mereka yang mempunyai pengetahuan umum, iaitu mereka yang terdiri daripada pelbagai bidang, sama ada mereka bekerja di sekolah, di ma'had ataupun di universiti. Objektif yang ketiga adalah kaedah membentuk akar umbi untuk mereka yang terdiri dalam golongan mereka yang beramal dan berkhidmat untuk agama Islam. Maksudnya menghiburkan para da'i yang menjalankan dakwah secara bersendirian agar mereka bergerak dalam kumpulan. Objektif yang keempat adalah takwinu qaidatu as-sulbah minal al-muntazimin bil Islam, iaitu membentuk individu atau tulang belakang yang sentiasa melazimi agama Islam. Setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada sahabat saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Salim, nombor matik 056692. InsyaAllah pada kali ini saya akan menyambung pembentangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya pada sebelum ini berkaitan dengan tujuan peringkat-peringkat ma'alah ta'rif. Okey, kepada sahabat-sahabat yang mempunyai kitab Fiqdallah ilallah, boleh rujuk pada muka surat 263, kitab awal. Okey, tujuan peringkat ma'alah ta'rif yang kelima ialah takwin kaedah qawiyah min al-muntazimina fi amali jama'i, yang bermaksud membentuk individu akar umbi yang kuat daripada mereka dalam gerakan ataupun jemaah Islam yang sistematik. Penyakit ini semakin merebak dalam dunia Islam. Sebagai pendakwah, kita seharusnya membuang penyakit ini daripada terus bermaharajalela. Persoalannya, apakah penyakit itu? Menurut kitab ini, penyakit itu adalah mereka, iaitu golongan-golongan yang jahil, yang menyatakan bahawa gak kerja dalam berkumpulan ataupun berjemaah ini tidak penting. Secara umumnya, umat Islam harus bersatu padu dalam gak kerja berkumpulan ataupun berjemaah supaya umat Islam semakin hari semakin kuat. Namun, mereka yang tidak berakal ataupun jahil ini menyatakan bahawa agama Islam itu berseorangan dan hidup secara tunggal. Boleh diibaratkan pada zaman sekarang ialah seperti politik suku, agama suku. Golongan-golongan yang jahil ini juga mentafsir, mentakwil ayat Al-Quran ini dengan menggunakan fahaman mereka sendiri. Menerusi surah Al-Ma'idah ayat ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla iz hadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, kerana orang sesat itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu mendapat petunjuk. Kepada Allah jualah kamu semua akan dikembalikan. Kemudian, dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Akibat daripada mereka yang mentakwil ayat Al-Quran ini sendiri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengetahuinya telah berkata, Ayyuhan nasu innakum taqra'una hazil ayah wa tuwallawnaha ala khilafi ta'wilha. Yang bermaksud, sesungguhnya kamu membaca ayat ini dengan takwil, kefahaman kamu sendiri dan dengan takwil yang berbagai. Seharusnya ataupun sewajibnya umat Islam harus duduk dalam jemaah kerana ia mampu menghapuskan dan menghalang kemungkaran. Hal ini dibuktikan melalui hadis. Fa'in alaikum bil jami'ah fa'in syayatin ma'al wahid wa huwa min isnaini ab'ad. Yang bermaksud, ikutilah berjemaah. Sesungguhnya syaitan itu bersama seseorang dan menjauh apabila berdua. Okey, seterusnya kita akan ke mahalah yang seterusnya yang ke-6. Takwina qa'idah min al-muhilina lil marhalah ta'liyah. Marhalah takwin. Yang bermaksud membentuk individu yang sesuai untuk diangkat ke peringkat seterusnya. Seperti yang diketahui tadi, mahalah dakwah ini saling mencakupi ataupun saling melengkapi. Dan telah muncul para pendakwah pada mana-mana peringkat mengikut keahliannya seperti berpandangan luas, mata pemikiran dan berpengetahuan meluas. Okey, saya akan sentuh tentang sifat-sifat ahli yang layak berdakwah. Yang pertama, an yakuna maghsyahul lil indimama ila al marhalah takwin musliman hasan lil Islam. Yang bermaksud cenderung untuk mengetahui mahalah yang baik Islamnya. Yang kedua, suka dan cinta akan perbuatan Islam. Yang ketiga, an yakuna muntamiyan lil jami'ah. Mesti hidup dalam kumpulan ataupun jemaah Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat ialah dia mestilah selari ataupun mengikut mahalah ta'rif sebelum-sebelum ini.
Okey, seterusnya mahalah yang terakhir ataupun yang ketujuh ialah takwin kaedah min al-mutafiqina fid din, yang bermaksud melahirkan individu yang faqih ataupun ulama yang mahir dalam bidang agama. Persoalannya, bagaimanakah untuk mendapatkan individu yang faqih kepada agama ini melalui jalan-jalan dakwah? Sebenarnya, mahalah yang ketujuh inilah masih fahaman yang bersesuaian, iaitu untuk memberi kefahaman tentang Islam, membentuk orang awam ataupun masyarakat dengan Islam, melazimkan cara hidup ataupun akhlak yang baik, mengatur gak kerja berjemaah, dan cara-cara ini mampu untuk dibuktikan kepada sebahagian individu pada mahalah ini. Okey, seterusnya okey, selesai tentang mahalah ta'rif. Seterusnya kita akan beralih kepada tahap kedua, iaitu wasail ataupun wasilah-wasilah. Hazihi al-marhalah tahtaja min al-wasail ma kana sahlan wa munasiban litab'iyah al-marhalah wa malaima at-tabi'ah al-mad'uwiyana fiha. Dalam bahagian ini kita akan membincangkan tentang bagaimana untuk mencapai ataupun menguasai 7 perkara mahalah ta'rif yang telah dibincangkan sebentar tadi. Okay, yang pertama, terdapat 3 cara utama dalam berdakwah ini. Yang pertama, tabligh atau ta'rif bidakwah ila Allah, yang bermaksud menyampaikan dakwah kepada Allah seperti dengan bercakap, berkhutbah, berceramah, berdebat dan sebagainya. Yang kedua, tabligh dakwah ila Allah bil amal, yang bermaksud menyampaikan dakwah dengan gerak kerja, iaitu menyeru amal makruf dan nahi munkar serta membina NGO ataupun kelab-kelab demi kemaslahatan umat Islam dan untuk menolak kemudaratan. Okey, yang ketiga ialah wa tabligh dakwah ila Allah biqudwah, yang bermaksud sampaikan dakwah dengan contoh tauladan yang baik, yang menjadi ikon ataupun role model. Pendakwah ini mestilah menunjuk contoh teladan yang baik dari segi akhlaknya dalam setiap gerak kerja yang dilakukannya. Seterusnya, huwa yumarisu wasilah tabligh biqudwah, iaitu bermaksud terdapat 6 perkara untuk mencapai individu yang menjadi contoh teladan ataupun role model ini. Yang pertama, amaku iman, yang bermaksud menjaga hubungan kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendalami kefahaman ilmu dan dakwahnya. Yang ketiga, memarasa al-amal soleh, melakukan amal soleh. Yang keempat, berkorban masa, berkorban nyawa dan berkorban harta. Yang kelima, tawaduk kepada Allah, itu rendah diri. Dan yang keenam dan yang terakhir, melakukan ihsan. Okey, seterusnya ialah al-wasail munasabah lil marhalah ta'rif, iaitu gambaran mahalah ta'rif. Terdapat 4 gambaran mahalah ta'rif ini. Yang pertama ialah wasilah tarbiyah wal i'dad, yang bermaksud cara persediaan untuk tarbiyah. Maksudnya di sini ialah berdakwah kepada Allah, kembali kepada Allah, dan membentuk jati diri orang awam ataupun masyarakat dengan tarbiyah dan mendidik mereka untuk menyertai kita dalam gerak kerja dakwah ini. Okey, terdapat 8 kelayakan untuk berdakwah seperti yang telah saya senaraikan. Yang pertama ialah as-soleh, iaitu beramal soleh. Yang kedua, menarik keinginan mereka untuk bergerak kerja Islam, melakukan perbuatan yang tidak bercanggah dengan Islam. Yang ketiga ialah suka bekerja dalam jemaah. Yang keempat, bersatu padu. Yang kelima, iltizam ataupun bersungguh-sungguh. Yang keenam, mampu menghormati peraturan. Yang ketujuh,
melaksanakan prinsip-prinsip umum dalam kumpulan. Dan yang terakhir ialah mampu taat kepada arahan. Qadrah ala hazm minal ta'ah. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan perbentangan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris bin Syahri, nombor metrik 056679. Okey. Seterusnya saya akan menyambung iaitu wasilatut taqwin al-majmu'ati. Okey, iaitu wasilah dengan cara membentuk usrah-usrah. Pembentukan usrah ni perlulah kita bentuk dengan baik. Contohnya pembentukan dengan cara kelompok-kelompok yang pemikiran mereka adalah sama tahap. Dari segi budaya mereka ataupun kebenaran dan keinginan mereka sendiri untuk berjasa kepada Islam. Okey, yang seterusnya ialah wasilatut takwin al-mujma'ati. Okey, iaitu wasilah dengan mengumpulkan para jemaah. Okey, jemaah ni kita haruslah kumpul mereka supaya mereka ni sendiri akan lebih bersatu dan tidak mempunyai ideologi yang berbeza-beza. Sehinggalah hal ini akan menyebabkan perpecahan di antara para jemaah. Dan selain itu, dengan pengumpulan jemaah ni kita juga dapat berkongsi pemahaman dalam Islam atau pengetahuan tentang sains supaya ia dapat digunakan di dalam aktiviti berdakwah. Okey, yang terakhir sekali ialah i'dadu al-murashihin lil marhalah at-ta'liyah, iaitu mempersiapkan calon untuk ke peringkat seterusnya. Dalam erti kata bahawa pendakwah yang berada di bahagian pendidikan mestilah tahu bahawa dia telah memikul tanggungjawab yang besar iaitu dalam pembentukan akhlak bangsa kita sendiri. Seterusnya al-faslu ar-rabi'. Al-hukum syar'i fi mumarisatu al-amilu fi marhalah at-ta'rif. Asy-syakku al-awwal ad-da'ah. Okey, yang pertama ialah hukum syar'i. Di dalam kita berdakwah, yang pertama ialah tabligh wahyullah ila an-nas, iaitu kita sampaikan wahyu Allah kepada manusia. Yang kedua, tazkiyatu an-nas, menyucikan jiwa manusia. Yang ketiga, ta'limu an-nas al-ilmu an-nafi', iaitu mengajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat. Manakala yang keempat pula, nakilu an-nas min zalim al-jahil ila an-nur al-ilm, iaitu maksudnya ubah kehidupan manusia sendiri dari kejahilan kepada cahaya ilmu. Yang kedua, sani hukum syar'i fi hazihi al-wazifatu wa ada' hazihi al-wajib. Kewajipan berdakwah ni, siapa yang tidak dapat menunaikan kewajipan berdakwah empat yang tadi, dia akan berdosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin bin Bakri, nombor metrik 056645. Terima kasih kepada sahabat saya yang membentang sebelum ni. Saya akan meneruskan pembentangan. Sanian, hukum syar'i fi hadhihi al-wazifati wa ada'i hadzal wajib. Maksud dia hukum syarak yang berkaitan dengan tugas pendakwah. Wa ma'na dhalika amman lam yakum minhum bi ada'i hadzal wajib faqad asama bi annahu qalif nususil Islam wa hisabuhu 'ala Allah subhanahu
Maksud dia, sesiapa yang tidak melaksanakan kewajipan itu, dia berdosa kerana menyalahi nas-nas agama dalam Islam dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaqqu as-sani al-mad'uwin. Awalan al-ilmu alladhi huwa fardu 'ain 'ala kulli muslim. Ilmu yang perlu dipelajari iaitu ilmu fardu 'ain ke atas setiap umat Islam. Yang pertama, qala ulama tauhid huwa ilmu alladhi yadruku bihi at-tauhid wa ya'lamu bihi zatillahi subhanahu wa sifatuhu. Ilmu tauhid ni maksud dia mengetahui dengan sebenarnya Allah itu Esa. Ilmu tauhid ni juga dia membahaskan perkara yang membuktikan kebenaran akidah Islam. Sumbernya ialah dalil akli iaitu logik akal dan dalil nakli iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, qala ulama al-fiqh huwa ilmu al-fiqh idza bihi ta'rifu al-ibadah wal halal wal haram. Iaitu ilmu fiqh ni yang kita duk belajar ni ada 4, iaitu ilmu fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat dan fiqh jenayah. Yang ketiga, qala ulama at-tafsir wal hadis huwa ilmu al-kitab was sunnah iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, qala ulama at-tasawuf huwa at-tasawuf wa ilmu al-'abdu bihalati wa muqamati min Allah azza wa jalla. Ilmu tasawuf ni pencapaian darjah ihsan yang digambarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang maksud dia ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Ternyata hakikat ihsan itu tercapai dengan 2 perkara, iaitu ibadah yang sempurna lagi berterusan dan kehadiran hati, kesedaran jiwa serta penyaksian batin terhadap makna-makna ketuhanan, iaitu hakikat-hakikat tauhid dalam ibadah tersebut. Sanian, al-ilmu allazi huwa fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah wal maksud bi fardil kifayah fi alami kulli ilmu la yastaghni anhu an-nas fi qawami umuri dunyahum. Ilmu fardu kifayah iaitu setiap ilmu yang tidak semestinya manusia perlu tahu. Wa hadhihi al-ulum kulliha naw'ani. Ilmu fardu kifayah terdapat 2 jenis. Yang pertama, ulum mahmudah wa hiya ulum syar'iyyah kulliha. Ilmu yang dipuji iaitu semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Yang kedua, ulum mazmumah kas-sihru wasya'wazati wal talsamati. Ilmu yang dikeji seperti sihir, bomoh dan dukun. Wal ulum mahmudah arba'ah anwa'. Ilmu yang dipuji terdapat 4 jenis. Yang pertama, usul. Usul ni iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, furu'. Furu' ni iaitu kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan akhirat. Yang ketiga, muqaddimah, maksud dia pengenalan, iaitu ilmu bahasa dan tata bahasa atau nahu sebagai kaedah bagi mempelajari kitab Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mutammimat, maksud dia pelengkap, seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu ulum hadis.